Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung bab 3 iaitu simpanan dan pelaburan. Okey. So hari ini kita akan masuk pelaburan lah. Hari itu kita dah belajar dah pelaburan ada 3 kan, saham, amanah saham dan hartanah. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak kira pulangan daripada pelaburan yang kita sudah buat tu. Okey, macam mana kita nak kira keuntungan daripada hasil kita melabur pada saham, amanah saham dan hartanah. Okey, nilai pulangan pelaburan ataupun return of investment ROI digunakan untuk menilai keuntungan sesuatu pelaburan. Okey, rumusnya adalah faedah bersih bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100. Okey. Faedah bersih ni maksudnya keuntungan lah. Keuntungan bahagi dengan nilai pelaburan awal itu adalah modal. Darab dengan 100. Okey, kita tengok contoh yang pertama ya. Seorang pelabur membeli sebuah rumah yang bernilai RM500,000. Dia melakukan pengubahsuaian melibatkan kos RM150,000. 2 tahun kemudian, dia jual rumah tu dengan harga RM1.1 juta. Berapakah nilai pulangan pelaburannya? Okey, dia tanya berapakah nilai pulangan. So, rumus yang kita perlu pakai adalah ROI, return of investment, sama dengan, kita guna faedah modal lah. Faedah modal bahagi dengan, faedah bersih, Kat sini adalah bukan faedah modal, iaitu faedah bersih. Faedah bersih bahagi dengan modal ataupun nilai pelaburan awal darab dengan 100. Okey. So sekarang ni kita cari dulu nilai yang diberi. Modal dia berapa? Modal tu berapa dia beli rumah tu? Harga dia adalah dia beli rumah tu dengan harga RM500,000. Okey. Faedah bersih pula. Okey, faedah bersih berapa? Faedah bersihnya adalah dia jual rumah tu dengan berapa? 1.1 juta kan? 100,000. Okey, tolak. Okey, kita kena tolak dengan semua duit yang telah dikeluarkan. Okey, dia dah bayar duit rumah tu dengan harga RM500,000 kan? Okey, dia juga telah buat pengubahsuaian dengan harga RM150,000. Okey, kena tolak semua. So daripada sini kita dapati lepas tolak dia punya tinggal adalah RM450,000. So sekarang ni faedah bersihnya adalah RM450,000. Sekarang kita boleh cari keuntungan dia. Keuntungan dia berapa persen? RM450,000 adalah faedah bersih. Okey, modalnya adalah RM500,000. Okey, darab dengan 100. Kita nak tahu berapa persen dia punya nilai pulangan pelaburan. Okey, so bila kita bahagi dan darab ni, selesaikan, kita dapati dia telah mencapai keuntungan sebanyak 90%. Okey? So banyak kan? Okey. Sekarang ni kita tengok pula, tiga jenis bentuk pulangan. Ini kalau kita melabur dalam saham ataupun amanah saham. Okey, ada 3 jenis Okey, dividen. Yang pertama, kalau kita melabur dalam saham ataupun amanah saham, kita akan dapat dividen. Dividen ni apa? Dia pengagihan keuntungan syarikat tu, dia dibayar kepada setiap pemegang share setiap tahun. Setiap tahun, bulan 12, bulan 1 tu, syarikat dia akan bayar keuntungan pada pembeli saham tu, pemegang share syarikat tersebut. Kemudian, kalau kita melabur pada saham dan amanah saham, kita juga akan diberikan bonus. Bonus tu adalah share tambahan yang diberikan percuma kepada pemegang saham. Macam hadiah lah. Dividen ni pengagihan keuntungan. Bonus ni macam hadiah. Okey, hadiah yang diberikan oleh syarikat kepada pemegang share. Dan seterusnya yang ketiga, keuntungan modal. Okey, keuntungan modal ni macam ni lah. Dia beli 1 unit saham tu dengan harga RM2 contohnya. Okey, kemudian pada tahun seterusnya tu, dia jual saham dia tu dengan harga RM2.20. Ini kita panggil keuntungan modal. Dia untung sebanyak berapa? 20 sen.
Okey. So, kita tengok contoh soalan melibatkan saham. Okey. Pada 1 Januari 2018, Siti ni melabur dekat ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 satu unit. Satu unit tu RM2, dia beli sebanyak 3,000. Okey. Bagi tahun kewangan terakhir, okey, pada akhir tahun 2018 lah. Okey, ASB tu bayar dividen sebanyak 5%. Okay, ini adalah dividen. Okey. Dan Siti ni jual semua saham dia tu dengan harga RM2.20. Okey. Ini kita panggil apa? RM2.20 ni keuntungan modal. Okey. Berapakah nilai pulangan pelaburan? Okey, dia tanya nilai pulangan. Kita keluarkan rumus dulu ya. Okey, rumus dia adalah ROI sama dengan faedah bersih bahagi dengan modal darab dengan 100. Okey. So sekarang ni kita kena senaraikan berapa dulu maklumat yang diberi tu. Okey. So sekarang ni kita tengok modal dia dulu. Okey, modal dia beli berapa? Dia beli 3,000 unit kan? Satu unit tu harga dia RM2. Jadi berapa yang dia keluarkan? Yang dia keluarkan adalah RM6,000. Okey. Dia beli 3,000 unit. Satu unit tu harga dia RM2. So total modal dia adalah RM6,000. Sekarang ni faedah bersih. Okey. Kemudian faedah bersih. Kita tengok okey. Pada akhir tahun kewangan, ASB ni membayar dividen. Okey. Dividen dia 5%. So 5% ni berapa ringgit? Okey, macam mana kita nak cari? Okey. So dividen daripada 6,000 tu dia diberi 5%. So 5/100 darab dengan 6,000. Okey. So 5/100 darab dengan 6,000 berapa? RM300. RM300. Kemudian, okey, keuntungan. Okey, keuntungan modal. Okey, awak tengok kat sini, dia dividen. Kemudian ada keuntungan modal. Dia beli dengan harga RM2 kan? Dia jual dengan RM2.20. Okey, dia jual semua RM3. Okey, jadi berapa keuntungan modal dia? Okey, so 3,000 darab dengan RM2.20 tolak RM2 lah. Okey, so dekat sini dia punya keuntungan modal dia adalah 600. Okey, so sekarang ni, okey, macam mana kita nak kira ni? Okey, so ROI sama dengan faedah bersih bahagi modal darab 100. Okey, faedah bersih dia yang mana satu? Faedah bersih dia adalah dividen dengan keuntungan modal. So 300 tambah dengan 900. 300 tambah dengan 600. Minta maaf. Tambah 600 bahagi dengan modal dia berapa? Modal dia adalah 6,000. Okey. Darab dengan 100%. So kat sini kita tengok dia punya keuntungan. Bila kita kira menggunakan kalkulator, dia memperoleh keuntungan sebanyak 15%. Okey. Seterusnya, kan itu pelaburan ada hartanah kan? Okey, yang pertama pelaburan ada apa? Saham, amanah saham, hartanah. Okey, so sekarang ni kita tengok contoh. Okey, hartanah. Hartanah tu ingat tau, hartanah ni adalah harta yang berada di atas tanah. Contohnya adalah tanah, rumah, lot komersial. Kita beli semua ni, ini adalah pelaburan hartanah. Dekat mana kita akan dapat keuntungannya? Keuntungannya daripada sewa, dan bila kita jual tu keuntungan modal. Okey. So sekarang ni kita tengok contoh soalannya. Okey. Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan harga RM600,000 pada 1 Januari 2017 di Bangi. Okey, dia telah bayar 10% daripada nilai belian lot tersebut, iaitu sebanyak RM60,000. Okey, dia beli RM600,000, dia dah bayar dah RM60,000. Lot kedai tersebut disewakan, okey, pada 2026, beliau menjual lot tersebut dengan harga 1.3 juta.
Okey, jumlah pinjaman berhutang kepada pihak bank masih lagi, maksudnya dia beli 600,000 tu, ada lagi hutang. Dia jual dengan 1.3 juta tapi masih lagi ada hutang dengan bank lah, 486,000. Okey, jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan, dia dah bayar pada bank sebanyak 450,000. Okey, cas lain semasa jual beli adalah ni. Yang dia kena bayar lah masa jual beli, mesti ada kena bayar guaman, duty stamp, commission. Okey. Dan sepanjang dia beli tu, dia dah sewa kedai tu dengan harga berapa? Total dia sewa tu dengan harga 200,000. Okey. Soalannya, hitung nilai pulangan. Nilai pulangan apa? ROI lah. Okey, ROI. Kita keluarkan rumus dulu. Rumus nilai pulangan adalah, okey, faedah bersih bahagi dengan modal darab dengan 100. Okey, so sekarang ni kita senaraikan maklumat yang diberi dulu. Okey, yang pertama modal. Berapa dia beli? Modalnya dia beli 600,000. Okey, so sekarang ni faedah bersih dia. Okey, kita kira faedah bersih ya. Okey. Faedah bersih macam mana kita nak cari ni? Sekarang kita tengok soalan balik. Dia jual rumah tu dengan harga berapa? Dia jual kedai tu dengan harga 1 juta kan? 1.3 juta. Okey, so 1,300,000. Ini dia jual ini dia jual. Okey. Kita tak boleh ambil terus tau. Okey, kita kena tolak dengan berapa yang dia dah bayar dah. Okey. Untuk dia beli rumah ni, tengok. Mula-mula dia dah bayar berapa? 10%. Berapa? 60,000. So, 1.3 juta tu tolak dengan 60,000. Okey, ada lagi tak? Ada lagi. Okey, dia tolak apa lagi? Dia tolak beliau menjual. Okey, dah. Okey. Dia sudah bayar kepada bank berapa? 486,000. Okey. Tolak 486,000. Okey, semua kena tolak tau. Okey. So sekarang ni jumlah ansuran yang telah dilunaskan kepada bank 450,000. Okey, tolak. Okey. 450,000. Okey, kena tolak juga. Okey. Kemudian kemudian tolak dengan ni. Harga kos guaman, duty stamp, commission. Tolak 15,000, tolak 15,000, tolak 18,000. Okey, cuba kira sekarang berapa yang dia... Okey, so selepas kita tolak, okey kat sini bukan 45,000 tau, 450,000 tau. Okey, so bila kita tolak, jawapannya adalah 256. Okey, 256,000. Mana ni? Okey, 256. Okey. Okey, 256,000. Okey, so sekarang ni dah boleh kira? Sudah. Okey, so sekarang ni, okey, faedah bersih dia. Macam mana kita nak kira tu? Okey, dah ada lagi tak maklumat dia? Ada lagi. Saya tertinggal. Okey. Jumlah sewa yang diperoleh. Okey, ini saya tertinggal tadi. Okey. Sewa dia sebanyak berapa? 200,000. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak kira? ROI sama dengan faedah bersih bahagi dengan modal. Okey, darab dengan 100. Okey, faedah bersih dia berapa? Faedah bersih dia adalah 256,000 tambah dengan modal. Jangan lupa ya, tambah dengan modal bahagi dengan. Okey, ya Allah bukan. 250,000 tambah sewa, bukan modal. Okey, tambah sewa bahagi. Modal dia berapa? Modal dia adalah 600,000. Okey, cuba kira sekarang. 600,000 darab dengan 100. Ini sewa tau. Okey, so bila kita kira dekat sini kita dapati keuntungan yang diperolehi adalah 76% hasil daripada pelaburan terhadap hartanah. Okey, banyak kan? Okey. So sekarang ni kita tengok soalan seterusnya. Contoh lagi untuk
hartanah. Okey, Encik Hussein beli rumah dengan harga 300,000 dan dia dah bayar pendahuluan dia 30,000. Okey, beliau mengharapkan pulangan 30%. Okey. Encik Hussein menjual rumahnya pada harga 600,000. Okey, setelah 20 tahun membeli. Okey, dan jumlah pinjaman tradisional dia dah bayar sebanyak 475,000 dan dia memperoleh sewa sebanyak 60,000. Okey, dan ini masa-masa proses jual beli mesti ada ni lah kena bayar. Okey. Jadi adakah dia mencapai hasratnya untuk mencapai pulangan 30%? Okey, kita kena kira. Okey, ROI rumusnya adalah faedah bersih bahagi dengan modal darab dengan 100. Okey. So sekarang ni kita tengok modal dululah, senang. Okey, modal. Modal dia berapa? Dia beli harga rumah tu dengan harga 300,000. Okey. Kemudian kita cari faedah bersih. Okey, faedah bersih dia berapa? Okey. Dia jual berapa? Dia jual dengan harga 600,000. Okey. Kemudian, baca. Dia dah bayar tu rumah dia tu dengan 10% kan? Iaitu tolak dengan 30,000. Semua pembayaran kita kena tolak untuk cari faedah bersih tu. Okey, tolak 30,000. Lagi apa lagi dah bayar? Dia dah bayar 475,000 kan? 475,000. Okey, lagi apa lagi? Dan beliau memperoleh sewa. Okey, sewa tak? Okey. Kemudian tolak 4,000, tolak 2,000, tolak 4,000. Semua kena tolak. Okey, tolak inilah. Okey, so kat sini bila kita kira okey, so bila kita kira faedah bersih dia, kita dapati faedah bersih dia adalah 85,000. Kemudian kita baca ada sewa kan? Okey. Sewa yang diperolehi sepanjang ni adalah berapa? 60,000. Okey. So sekarang ni kita boleh kira. Okey, return of investment sama dengan faedah bersih dia berapa? 85,000 tambah dengan sewa 60,000 bahagi dengan modalnya berapa? Modalnya adalah 300,000. Okey, darab dengan 100. Okey, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 48.33%. Okey, jadi soalannya, adakah beliau mencapai hasratnya untuk mencapai pulangan sebanyak 30%? Mencapai tak? Sudah mencapai. Okey. Sudah mencapai hasrat siapa? Hasrat Encik Hussein untuk mencapai keuntungan 30%. Okey? So sekarang ni kita tengok pula. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan. Okey, tak semua bila kita melabur akan keuntungan. Okey, dia ada beberapa faktor yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah situasi politik. Okey, harga saham akan meningkat jika politik negara stabil. Pelabur ragu-ragu untuk melabur jika politik negara tak stabil. Kalau contohnya satu negara tu tiba-tiba diancam. Okey, ada peperangan. Ada tak orang nak melabur? Tak ada kan? Okey, itu adalah faktor lah situasi politik. Okey, kalau Malaysia ni mungkin alhamdulillah masih lagi ada pelabur nak melabur lagi kan pada negara kita. Kualiti pengurusan dan prospek syarikat. Harga saham akan meningkat jika syarikat dapat diuruskan dengan sistematik. Okey, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan. Kalau syarikat tu dia ada prosedur, kualiti pengurusan yang bagus. Okey, orang akan nampak dan orang akan melabur. Okey, lokasi bagi hartanah. Sangat penting ya kedudukan lokasi ni sebab apa? Kedudukan hartanah lokasi yang strategik seperti berada dekat pusat bandaraya akan mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan hartanah di kawasan luar bandar. Okey? Kawasan keadaan ekonomi negara. Negara yang aman dan tenteram akan menarik lebih ramai pelabur dari luar untuk melabur dalam negara dan seterusnya menstabilkan dan meningkatkan bidang pelaburan negara itu. Okey.
Okay, so ada 4 faktor lah yang mempengaruhi pulangan pelaburan. Seterusnya, okay, kita dah belajar kan pelaburan ada saham, amanah saham dengan hartanah. Kita tengok dia punya potensi kadar perdagangan dengan kecairan. Potensi risiko. Saham ni sangat tinggi risiko dia sebab harganya tak tetap. Dia boleh naik dan dia boleh juga dia boleh untung, dia juga boleh rugi. Amanah saham ni risiko dia sangat rendah sebab pelaburan tu diuruskan oleh orang yang profesional. Okay, kita tak pandai melabur pada saham, kita pergi pada satu syarikat, kita minta dia bantu melabur dan dia melabur dan kita akan mendapat keuntungan walaupun sedikit. Hartanah, okay, dia punya risiko dia sangat tinggi, potensi risiko sangat tinggi, modal yang banyak dan komitmen yang lama diperlukan. Lama barulah dapat keuntungan. Okay, kadar pulangannya, saham kadar pulangan dia tinggi. Okay, berbanding amanah saham, dia lebih rendah daripada saham kerana ini diuruskan oleh satu syarikat. So, dia akan bagilah sama banyak. Kemudian, hartanah ni kalau kita melabur, pulangan juga sangat tinggi. So, saham tinggi, hartanah tinggi. Amanah saham lebih rendah. Okey, kecairan. Kecairan tu maksudnya kemampuan untuk kita keluarkan duit. Okey, so kalau saham ni mudah lah. Bila-bila masa je kita boleh beli saham. Bila-bila masa sahaja kita boleh jual saham kita tu. Okey, dan amanah saham pun mudah juga. Bila-bila masa pun kita boleh keluarkan duit kita. Dan hartanah agak sukar untuk dicairkan sebab hartanah ni bila masa yang lama barulah dia boleh keuntungan yang banyak. Okay, so itu sahaja untuk kita belajar hari ini. Saya harap awak faham dan sila buat latihan uji minda 3.1C. Bye.